Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua, apa khabar? Okey, kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran munakahat, pelajaran 4 yang bertajuk hulu, iaitu tebus talak. Okey, hari ini kita akan belajar munakahat pelajaran 4 yang bertajuk hulu, iaitu tebus talak. Okey, murid-murid boleh buka buku teks munakahat, cari pelajaran 4 yang bertajuk hulu, iaitu tebus talak. Okey, boleh buka muka surat 31. Okey, sebelum kita lebih lanjut tentang tajuk hulu iaitu tebus talak, okey, kita refresh semula ingatan kita semua. Okey, apakah itu talak? Apakah itu talak? Ya, murid-murid. Okey, talak itu bermaksud melepaskan ataupun meleraikan ikatan pernikahan ataupun perkahwinan. Itu ialah talak. Okey, dah ingat talak tu apa? Okey. Sekarang kita tengok pula tajuk hari ni iaitu huluk, iaitu tebus talak. Kita tengok pengertian dia. Huluk dari segi bahasa ialah tanggal. Huluk dari segi bahasa ialah tanggal. Nombor dua, huluk dari segi syarak ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Jadinya hulu iaitu tebus talak ni bermaksud si suami menceraikan isterinya dengan cara mengenakan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Okey, maknanya yang membayar tersebut ialah isteri kepada suaminya. Jadi hulu ataupun tebus talak ni bermaksud suami menceraikan isterinya dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Okey, itu pengertian hulu iaitu tebus talak. Okey, sekarang kita tengok apakah hukum hulu iaitu tebus talak. Okey, hukumnya ialah harus. Ingat harus. Hukum hulu iaitu tebus talak, hukumnya harus. Okey, sekarang kita tengok rukun pula. Rukun hulu iaitu tebus talak. Okey, apakah rukun-rukunnya? Okey, yang pertama. Rukun pertama iaitu suami yang mukallaf. Okey, rukun pertama suami yang mukallaf. Okey, mukallaf tu apa maknanya? Okey, mukallaf itu bermaksud orang yang baligh lagi berakal. Maknanya si suami itu mestilah dah baligh, lepas tu berakal yang sempurna. Okay, yang kedua, rukun yang kedua, pembayar tebus talak iaitu isteri atau orang lain yang sanggup membayarkannya. Okay, rukun kedua, pembayar tebus talak tu mestilah isteri ataupun orang lain yang sanggup membayarkannya. Okay, rukun yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Okay, rukun yang ketiga iaitu sirah, lafaz ijab dan qabul yang dilafazkan oleh suami dan isteri. Okay, rukun yang keempat, bayaran iaitu wang ringgit atau barang yang bernilai. Okay, rukun yang keempat, bayaran iaitu dalam bentuk wang ringgit ataupun dalam bentuk barang yang bernilai. Okay, yang terakhir, rukun yang terakhir yang kelima, bud'un bagi isteri milik suami, kehormatan isteri. Okey, maksudnya isteri tu masih hak milik suami. Okey, ini rukun hulu. Rukun hulu iaitu tebus talak. Suami yang mukallaf, pembayar tebus talak iaitu isteri. Yang ketiga sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Yang keempat bayaran. Yang kelima bud'un bagi isteri milik suami. Okey, sekarang kita tengok syarat dia pula. Apakah syarat-syarat bagi hulu? Iaitu tebus talak. Okey, syarat dia. Okey, syarat dia. Syarat yang pertama. Kita tengok syarat yang pertama.
Syarat suami dan isteri. Bagi suami hendaklah orang yang mempunyai kuasa menceraikan isteri, iaitu dengan akal yang sempurna dan balik, bukan kanak-kanak dan orang gila. Okey, syarat bagi suami itu mempunyai kuasa, maksudnya suami itu berkuasa untuk menceraikan isterinya dengan akal yang sempurna dan balik. Dia bukan orang gila, dia bukan kanak-kanak, tu suami. Okey, yang kedua, yang ba ni, syarat bagi isteri. Okey, isteri hendaklah orang yang berakal dan dapat mentadbir hartanya dengan sempurna. Okey, syarat bagi isteri pula, isteri tu mestilah berakal. Maknanya bukan gila. Okey, maknanya isteri tu mestilah berakal dan mampu untuk menguruskan hartanya sendiri dengan sempurna. Itu syarat bagi isteri. Kita tengok nombor 2 pula. Syarat benda yang menjadi penebus talak. Syarat benda yang menjadi penebus talak. Okey, benda apa dia biasa dalam bentuk wang ringgit ataupun dalam bentuk barang-barang yang bernilai. Kita tengok syarat dia. Yang pertama, hendaklah harta yang berfaedah dan bernilai pada syarak. Okey, mestilah harta tu berfaedah. Harta tu bernilai. Yang maknanya harta tu ada faedah, ada nilai untuk dijadikan sebagai penebus talak. Yang kedua, harta yang halal lagi suci. Maknanya harta tu dari harta yang halal. Maknanya harta tu harta yang halal lah, bukan harta daripada hasil curi ke hasil rompak. Tak, maknanya harta tu harta yang halal. Yang ketiga, harta adalah milik isteri atau harta yang diperolehi oleh isteri daripada orang yang sanggup membayarkannya. Yang ketiga, dia kata harta tu mestilah hak milik si isteri. Maknanya harta tu mestilah hak milik si isteri. Ataupun harta tu diperolehi ataupun harta tu didapatkan oleh isteri daripada orang yang sanggup untuk membayarkannya bagi pihak si isteri. Okey, maknanya harta tu mestilah milik si isteri. Satu, harta tu mestilah harta berfaedah, harta yang bernilai. Yang penting halal. Okey, pandai pun. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, nombor 3, syarat sirah. Okey, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Okey, syarat dia apa? Okey, lafaz huluk iaitu tebus talak sama ada soreh dan kinayah, mestilah dengan niat. Tak kira lah lafaz tu lafaz soreh ataupun lafaz kinayah, mestilah dengan niat, ada niat. Okey, soreh itu maknanya lafaz yang jelas, yang terang. Maknanya lafaz tu jelas, terang, nyata. Manakala lafaz kinayah, lafaz dalam berbentuk kiasan. Kalau lafaz soreh ni lafaz yang terang, jelas, nyata ni maknanya dalam lafaz tersebut, dalam ucapan tersebut, dia sebut apa, aku talakkan kau ke, aku ceraikan kau ke, maknanya dia sebut dengan jelas apa, talak, cerai. Kalau lafaz berbentuk kinayah, berbentuk kiasan, cakap aku lepaskan kau ke, aku tinggalkan kau ke, maksudnya tu dia berbentuk kiasan. Kita tengok contoh dia. Dari segi contohnya awak boleh nampak dah perbezaan lafaz soreh dan lafaz kinayah. Okey, contoh lafaz soreh, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM1,000. Ni dia cakap dengan jelas, nyata, lafaz soreh. Maknanya apa? Aku cerai. Aku ceraikan. Okey, dengan bayaran RM1,000. Contoh lafaz kinayah, lafaz berbentuk kiasan. Aku lepaskan engkau dengan bayaran RM1,000. Dia cakap aku lepaskan. Aku lepaskan. Lepaskan ataupun tinggalkan. Contoh tu lafaz berbentuk kinayah, berbentuk kiasan. Dia tak cakap talak ke, cerai ke. Dia cakap selain bentuk talak atau cerai, lepaskan, tinggalkan. Contoh macam tu. Okey, dengan bayaran RM1,000. Okey, yang kedua, lafaz tersebut mestilah diucapkan. Maknanya dilafazkan, dikeluarkan daripada mulut. Diucapkan, dilafazkan. Okey, yang ketiga,
berlaku ijab dan qabul di dalam majlis. Contohnya lafaz qabul, aku setuju atau aku terima. Okey, siapakah yang melafazkan lafaz qabul ni? Ya betul, dilafazkan oleh si isteri. Apabila si suami melafazkan lafaz ijab, contoh aku ceraikan engkau dengan bayaran RM1,000, maka lafaz qabul dilafazkan oleh si isteri. Dia pun jawab aku setuju. Jadi berlakulah huluk, iaitu tebus talak. Okey, syarat yang terakhir, syarat budu'un bagi isteri. Isteri masih milik suami atau isteri yang masih dalam iddah raj'i. Okey, syarat budu'un ni bagi isteri maksud dia? Isteri ni masih lagi hak milik kepada si suami. Okey, itu maksudnya budu'un bagi isteri. Maknanya si isteri itu masih hak milik suami. Okey, hari ni kita belajar huluk, iaitu tebus talak. Ni, tebus talak. Suami menceraikan isterinya dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh si isteri kepada suaminya. Okey, hukumnya harus. Harus. Ni rukunnya suami mukallaf membayar tebus talak mestilah isteri, iaitu isteri. Lafaz ijab dan qabul, bayaran budu'un bagi isteri yang milik suami. Tu rukun huluk. Okey, sampai sini dulu kita belajar sampai syarat huluk. Nanti akan sambung pada hari yang lain. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.